Okey, sama-sama. Okey, kita akan continue dengan chapter 2 tapi sebelum tu you all nak rehat dulu ke? I mean nak minum air dulu ke? Nak pergi tandas ke? Nak cuci muka ke? Ataupun nak terus continue je? Dengar ke? Dengar, nak rehat je boleh Kak? Boleh. 5 minit. Okey ke? 5 minit nanti kita sambung Boleh. Okey.
Okay, kita dah boleh mula? Boleh. Okay. Boleh. Boleh. Okay. Okay, so sebelum kita teruskan, nak tanya macam mana dengan chapter 1, okay? Makin faham ke makin tak faham? Makin faham. Faham. Makin faham. So, I harap nanti masa exam next week, you all boleh apply lah ilmu yang mentor bagi ni. And then, I harap you boleh score sekali, okay? Okay, so nampak tak yang I present ni? Nampak. Nampak yang ni. Okay, so now kita akan carry on dengan chapter 2, which is thermochemistry. But before that, I would like to introduce myself, Zana binti Abu Salim, and I akan present. Kita akan discuss dengan my friend Fatin Nur Najwa binti Syubli. Okay. So before we jump straight into our discussion, cara nak jawab ke, teknik ke, tips ke, or whatever, I akan revise sikit lah. Kita buat revision sikit untuk chapter 2 thermochemistry ni, apa yang you all akan belajar. Okay, nanti kalau masa I present, macam slide tak gerak ke, tak dengar ke, ataupun tak faham ke, boleh. Okay, so without wasting any time, let's move into our discussion. Kak, sorry. Ada orang nak masuk tadi terkeluar. Oh, ada nak masuk Mm-mm. Sekejap. Sekejap dah boleh masuk ke? Dah masuk ke? Sebab medium yang approve masuk untuk you all masuk ni. Tak apa, nanti kalau dia masuk, dia masuklah. Kita teruskan dulu, okay? Sebab kita tunggu medium approve dia nanti. Dah. Terima kasih. Okay. So, okay, so untuk chapter 2, thermochemistry, apa yang you all pernah exothermic dan juga endothermic. Okay, macam yang kita dah belajar masa tingkatan 4 dulu, exothermic is a reaction that release energy to the surrounding in the form of heat. While endothermic pula, dia merupakan satu reaction yang absorb energy from the surrounding in the form of heat. Okay, so selain kita tahu yang exothermic ni release energy, endothermic ni absorb energy, kita juga kena tahu dia punya energy profile diagram, which is this one lah. Okay, so macam mana dia punya energy profile diagram, and then yang exothermic ni negatif, endothermic ni positif ialah first, untuk exothermic. Okay, ingat perkataan X. X ni kan selalu kata menyakitkan hati kita, mulakan air hati kita, buat kita sedih, kecewa kan. So daripada kita bahagia, daripada kita berada di atas ni, kita akan turun ke bawah. So kita akan jadi sedih, and then nilai enthalpy pun akan jadi negatif. So for endothermic pula, endothermic ni bila kita dah, so daripada kita sedih, kita berada di bawah, kita akan naik ke atas. So nilai enthalpy pun positif. And then you all ingat, reactant sentiasa di kiri. Okay, exothermic reactant di kiri, endothermic pun reactant di kiri. Cuma you all kena ingatlah apa yang mana satu dia punya reactant ke atas, and then mana satu reactant dia dekat bawah. Okay, next. Okay, questions that are expected to be asked with respect to, so ni kemungkinan soalan yang dia akan tanya ialah dia akan suruh you all kira the enthalpy change, sama ada combustion, formation, neutralization, heat change in calorimeter ataupun His law. Sama ada dia tanya dia akan tanya beberapa lah, tak adalah dia akan tanya semua ataupun takkan ada satu je, dia akan tanya beberapa daripada 5 ni. Okay, so next, okay. First, kita akan tengok dulu konsep. Konsep maksudnya apa yang you belajar dalam chapter 2. Okay, macam tadi kita dah tengok
exothermic dan juga akan tengok pula enthalpy. So enthalpy tu apa? Enthalpy tu the heat content of the reacting system. Maksudnya haba yang terkandung dalam sesuatu reacting system. Manakala enthalpy change pula is the difference between the enthalpy of the product and also the enthalpy of the reactants occur at a constant pressure. Okay, lepas kita dah tahu konsep dia, apa yang kita belajar, next kita akan move kepada formula. So ini adalah antara formula. Kakak screen tak gerak. Slide dia Slide tak tak gerak. tak gerak. Tak gerak, oh dekat mana tu? Dekat graf. Oh dekat Exothermic graf dia tu. lah. Tak gerak macam mana ya? Sekarang nampak tak? Tak ada. Tak nampak. Tak. Screen tak. Oh dah Tak stop share screen. Ya tu kan, Tak freeze. kejap eh. Okay, sekarang nampak. Nampak. Okay, nampak Okay, I tutup kamera. So, mungkin internet lambat kot. Okay. Okay, nampak. Okay, kita continue daripada formula boleh? Boleh. Boleh. Okay. Kita continue pada formula, okay? So, formula pula. Okay, so ni antara formula yang berkenaan dengan chapter 2 ni, cara nak kira enthalpy or whatever. So, yang pertama, formula pertama ni adalah formula for general je lah. Formula untuk you faham konsep di mana untuk the enthalpy change of the overall reaction is equal to the total enthalpy of the product. Kita minuskan the total enthalpy of the reactant. Okay, macam mana nak dapat nilai total enthalpy of the produk atau reactant ni? Okay, kita guna pula formula nombor 2 which is the Q reaction kita bahagikan dengan bilangan mol dia. Okay, Q ni apa? Okay, Q ni macam kita dah belajar masa sekolah dulu. Q is a specific heat capacity ataupun haba pendam tentu. So, the Q is equal to MC theta. Sorry. M is the mass, C is the specific heat and then theta ni dia punya different temperature difference lah. Yang temperature akhir kita tolak dengan temperature awal tu kan. Okay, next formula untuk nombor 3. Okay, formula untuk nombor 3 ni you always guna bila melibatkan soalan yang ada melibatkan kalorimeter. Okay, so kalau kalorimeter you always kena guna formula nombor 3 ni which is Q reaction is equal to negative Q solvent. Selalunya air lah, Q water plus dengan Q kalorimeter. Okay, kenapa ada bahagian positif sini? Kenapa ada simbol negatif dekat sini? Okay, ada yang tahu? And then, untuk formula macam ni pun kan, selalunya you akan jumpa juga dalam subjek fizik. Dia ada yang positif, ada yang negatif and then Q sama dengan QQ macam ni pula. Okay, Q ni macam kita tahu ia merupakan specific heat capacity, heat haba. Merujuk kepada exothermic. Kita tengok definition exothermic tadi kan. Exothermic adalah dia release energy to the surrounding in the form of heat. So heat tu merupakan satu energy, merupakan satu bentuk tenaga. Okay. So yang macam mungkin you pernah dengar and then pernah belajar ke sebelum ni, heat, the definition of heat is it cannot be destroyed or created. Okay. Heat ni kita tak boleh nak energy cannot be destroyed or created. So kita tak boleh nak cipta sesuatu tenaga and then kita tak boleh nak musnahkan sesuatu tenaga. Oleh sebab itu, kita gelar heat ni is conserved. The heat is conserved. Maksudnya, bila ada bahagian yang absorb, akan ada yang bahagian yang release. So, kita tahu kan kalau absorb tadi positif, release tadi negatif. Sebab itulah ada yang bahagian positif, ada yang bahagian negatif macam ni.
Setakat ni okey tak? I cakap laju sangat ke, kuat sangat ke? You boleh catch up? Boleh. 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 Okay, setakat ni semua faham okay? Oh, okay. Okay. Formula. Okay, sekarang kita dah masuk cara nak menjawab soalan. So, question yang pertama. Consider the following balanced thermochemical equation for the decomposition of the mineral magnesite. So, dia bagi kita equation. Okay, yang ni magnesium carbonate. Kita decompositionkan dia. Decompositionkan ni maksudnya kita uraikan dia. So, bila kita uraikan dia, kita akan dapat magnesium oxide plus dengan carbon dioxide. Okay, and then the given apa tu? Akak. Slide. Slide. lagi. Alah, tak gerak air ke? Sekarang nampak tak? Nampak. Nampak dah. Macam ni je lah. Okay, so the given enthalpy is positive 117.3 kilojoule. Okay. Untuk A. Okay, gerak Slide gerak. Gerak-gerak. Ada. Okay. Okay. So A, dia suruh kita draw the energy profile diagram for the reaction. Okay. First, bila you jumpa soalan macam ni, dia suruh draw the energy profile diagram, you terus buat palang dua ni. Satu ke atas, satu ke kanan. Okay, you terus buat macam ni. Yang kedua, you identify sama ada dia merupakan satu endothermic reaction ataupun exothermic reaction. Macam mana nak identify? You tengok daripada dia punya enthalpy given ni positif atau negatif. Kalau positif maksudnya ia adalah endothermic. So macam kita ingat endothermic ni, kita dah move on daripada X kita. So bila kita dah move on daripada kita berada di bawah, kita akan bergembira, kita akan naik ke atas, and then nilai enthalpy dia pun positif. So ingat reactant sentiasa di belah kiri. Daripada equation ni pun, kita boleh tengok reactant berada di belah kiri. So you all ingat macam tu je. Okay, and then yang bahagian kanan ni, semua produk dia lah. So you all letak reactant dia, you all letak produk dia, and then jangan lupa anak panah ke atas atau ke bawah, nilai enthalpy dia positif atau negatif. Okay, so kalau dalam exam keluar soalan macam ni, ia merupakan soalan yang senang yang you all boleh target untuk dapat markah penuh, yang you all boleh dapat betul. Yang penting you all kena betul lah yang mana bawah, yang mana atas, positif atau negatif. Okay, next. B. Gerak Gerak. Okay, so B pula. Calculate the enthalpy change in kilojoule per mole when 630 gram of magnesium carbonate decomposes. Okay. Perkara pertama, bila you jumpa soalan yang ada ayat-ayat, yang dia ada nombor-nombor, perkara pertama adalah you identify what they want. Apa yang diorang nak. Apa yang diorang nak suruh kita cari daripada question tu. So dekat sini dia nak kita kirakan the enthalpy change in kilojoule per mole. And then lepas you dah identify apa yang diorang nak, you tengok pula apa yang diorang bagi dekat kita. Info apa yang kita ada untuk kita selesaikan masalah ni. Contohnya kat sini kita ada dua info. Yang pertama 630 gram of magnesium carbonate. Okay, the mass. And then kita ada yang kedua the total enthalpy of the reaction, which is positive 117.3 kilojoule. Okay, so first step untuk soalan macam ni, bila dia dah bagi dah the total enthalpy of the reaction, yang you kena buat hanyalah you bahagikan sahaja bilangan mole untuk compound yang dia nak ni. Macam kat sini magnesium carbonate. Okay, you bahagikan je dengan bilangan mole dia. Tapi dekat sini kan kita tak ada lagi bilangan mole dia, so kita kira dulu bilangan mole dia. Nak kira bilangan mole, mass bahagikan dengan molar mass ataupun jisim bahagi jisim molar. So the mass is 630 gram, kita dividekan dengan 84. Macam mana nak kira yang ni? 84 ni molar mass dia. Okay,
Kat sini kan dah bagi RMM. Kita tengok pula dia punya compound ni MgCO3. So Mg nilai dia 24, kita tambahkan dengan C 12, tambahkan dengan O. O kat sini ada 3. So 3 darab 16. So 24 tambah 12 tambahkan dengan 16 darab 3. Kita akan dapat 84. Kita bahagi 630 dengan 84, kita akan dapat 7.5 mol. And then the last step, kita just bahagikan dengan the enthalpy 117.3 kilojoule, kita dividekan dengan 7.5 mol. Kita akan dapat 15.07 kilojoule per mol. Okay, nanti bila dalam exam, untuk step ni kan, untuk daripada bila you buat step, tak wajib pun untuk you tulis unit macam kat sini kan, tak perlu pun G ke G mol ke tu satu tak perlu. Tapi dekat jawapan you wajib tulis unit. Okay. Next. Okay, next kita pergi pada soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2 adalah yang selalunya keluar dalam exam yang akan buat kita kata gelabah, takut sebab kita tengok ada ayat panjang-panjang and then banyak pula nombor-nombor semua ni kan. Okay, so yang pertama, langkah pertama yang you perlu buat adalah you identify what they want. You jangan masa exam, you jangan cari soalan yang senang tau masa exam sebab dalam exam yang keluar semua soalan yang susah. So apa yang you perlu buat lah, you cari soalan yang you faham apa yang diorang nak and then you boleh dapat markah daripada soalan tu. Okay, so soalan 2 ni, a sample of 1.35 gram propane is burned in a bomb calorimeter of negligible heat capacity and the temperature increases by 14 Celsius. Calculate the enthalpy change of the combustion reaction of propane if 400 gram of water was used in the calorimeter when the specific heat of water is 4.18 joule per gram Celsius. So yang pertama kita identify what they want. So kat sini dia nak suruh kita kira the enthalpy change of the combustion reaction of propane. Okay, apa yang diorang bagi kita, info apa yang kita ada untuk kita selesaikan masalah ni. Kita ada 1.35 gram propane, kita ada 400 gram of water, kita ada the temperature increases 14 Celsius and then the specific heat of water is 4.18 joule per gram Celsius. Okay, kalau you jumpa soalan macam ni, dia suruh kita kira enthalpy, formula yang you all kena guna adalah formula nombor 2. Which is the enthalpy change is equal to the Q reaction, kita bahagikan dengan dia punya bilangan mol. So langkah pertama, sama ada you all kira dia punya Q dulu atau dia punya mol dulu pun boleh. So I kira dia punya mol dulu. So mol propane, GSAM dia, GSAM bagi GSAM molar, GSAM dia 400, kita bahagi dengan molar mass dia 44. Macam mana nak dapat 44 ni? Kita tengok propane dia punya formula kan C3H8. So C dia ada 3 darab 12 tambahkan dengan H dia ada 8 darab 1. Kita tambah, kita akan dapat 44 gram per mol. And then kita bahagi, kita dapatlah 0.03 mol. Okay, yang kedua ni kita nak cari the specific heat capacity. So kita guna formula Q is equal to MC theta. So the M and then the M of the water given is 400. So 400 kita darabkan dengan 4.18 and then kita darabkan dengan dia punya the temperature increases, perubahan suhu dia 14 Celsius. Kita kira kita akan dapat negative 418.18 joule. Okay. Sebelum you all tanya kenapa kat sini nilai dia negatif, I nak tanya dulu, you all tahu kenapa nilai dia negatif kat sini? Ada yang tahu tak? Ada yang nak jawab? Sebab dia combustion. Okay, sebab dia combustion. Like, kenapa kalau combustion kena negatif? Dia exothermic. Ya, betul. Okay. So dekat sini kan kita dah tahu tadi konsep ataupun apa yang berkenaan dengan chapter 2 ni kan, thermochemistry ni dia berkenaan dengan exothermic, endothermic and then enthalpy. So kita dah tahu kalau exothermic dia release energy. So nilai
dia akan jadi negatif. Macam mana you nak tahu reaction ni merupakan negatif? Maksudnya isothermic. Selain you boleh tengok dekat yang combustion ni, combustion memang dia negatif. Yang kedua, you boleh tengok ni, the temperature increases by 14 Celsius. So maksudnya kat sini suhu dia meningkat. So when it release energy in the form of heat, suhu dia meningkat, maksudnya dia merupakan satu exothermic reaction. So you kena letak negatif dekat sini. So step terakhir adalah you kira je enthalpy dia. The Q reaction dibuatkan dengan bilangan mol. So 418.18 joule kita dibuatkan dengan 0.03 mol. Kita akan dapat negatif 13,939.33 joule per mol. Ataupun you nak buat joule mol negatif 1 pun boleh. Ataupun you tukarkan kepada kilojoule, you akan dapat negatif 13.939 kilojoule per mol. Okay. Ada soalan? Laju sangat ke? Boleh dapat tangkap tak? Boleh. Boleh. Okay, so ada soalan? Nak tanya? Faham? Kenapa negatif ke? Kenapa kita guna formula ni ke apa ke? Tak ada? Okay, kalau tak ada, itu je yang part I. Nanti kawan I akan sambung lah. But before that, I nak share sikit lah cara macam mana nak score based on apa yang I dah lalui sem-sem sebelum ni. First, untuk apa-apa subjek pun, chemistry, fizik, math ke bio ke, yang pertama you kena understand the concept. Bila you dah faham konsep, ia akan memudahkan you untuk buat jalan kira. So, you nak faham konsep, maksud you understand the concept is first, you kena tahu untuk topik tu, you akan belajar pasal apa, and then berkenaan dengan apa. Contohnya macam enthalpy kan. You tahu enthalpy tu apa sebenarnya. Enthalpy tu haba yang terkandung dalam sesuatu reacting system. And then dia melibatkan Q dan MC theta semua tu. Second is you know the formula. So walaupun dalam exam kemungkinan dia akan bagi formula, tapi you kena tahu juga formula mana yang you nak guna. Tak adalah nanti formula untuk chapter 2 you ambil formula chapter 1. Yang third is follow the step. So bila you buat step, you akan jadi lebih teratur tau. Okay, dalam exam kimia selalunya you takkan ada banyak masa. Selalunya tak cukup masa tu normal je. So you kena minimumkan you punya kata tindakan you. Bila you nak baca soalan, sekali baca tu sepatutnya you dah tahu dah apa yang dia nak. Okay, untuk menjimatkan masa. Okay, so itu je lah kot. And then study tips ni just macam learn in your own way. Always be yourself, take a rest if you feel tired, and also always reward yourself. So itu saja, saya akan pass kepada kawan saya, Najwa. Okey, dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okey, terima kasih Fazana. Okey, korang nak rehat kejap ke? Nak rehat kejap tak? Nak pergi toilet ke? Makan-makan je. 5 minit cukup. Hello. Tak kisah mana-mana pun boleh. Biasanya 5 minit refresh Okay. dulu. Okey. Sama.
Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh nampak tak slide? Nampak. Okay, Alhamdulillah. Okay, pertama sekali nama saya Fatin Nur Najwa binti Syibri. Yang kenal tu kenal lah, saya JPK Beta. Kalau dekat college orang panggil JPK Wawa lah. Korang boleh panggil, adik-adik boleh panggil saya Akak Wawa je. Akak macam kawan je, jangan malu-malu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya start dengan soalan nombor 3. Oh, yang ni soalan nombor 3 tadi Akak Fazana dah explain untuk kita. Okay, saya skip je lah Okay, soalan nombor 4. Complete conversion of 0.50 gram butanol C4H10O in a calorimeter is the temperature of 280 milliliter of water by 30 degree. Indicate the enthalpy of combustion of butanol. Given that relative atomic mass, bla 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 bla, itu korang tahu sebab dia dekat periodic table kan. So ini given lah. Specific heat of water ni maksudnya yang ni adalah C. So specific heat of water 4.184 joule over G degree Celsius, and then density of water 1 gram over milliliter. Alright, kat sini, okay, first kita kena cari kita kena figure out yang kita nak cari tu. Apa yang kita nak cari dekat sini? Enthalpy of combustion of butanol. Okay. So, apa formula dia? Formula dia kita nak cari adalah delta H. Delta H, apa yang kita nak guna nanti dalam formula ni untuk cari delta H ialah Q ration over mole. Okay, first of all, kita cari dulu mole of butanol. Sebab apa kita cari mole of butanol? Sebab ialah kita nak cari the enthalpy combustion of butanol. Alright, first kita ambil kita cari mole of butanol ya. Okay, mole kita tahu kan mass over molar mass, and then molar mass bila kita tambah semua akan dapat 74. Okay, tahu tak? Semua okey kan nak cari molar mass, nak cari mole, sebab ini macam basic je daripada form 4 kita belajar. Boleh tak ini? Okay, good. Ya? Tadi ada okey tak tu? Ya? Saya tak nampak sangat. Boleh zoom sikit ke? Oh, tak nampak. Okey, terima kasih bagi tahu. Okey, nampak tak? Okey. Alright. Semua nampak okey? Tak maaf ya, tadi tak tahu, mula-mula tak nampak. Yelah kan, dia yang guna handphone. Okey. Second, kita cari apa ni, mass of water. And then mass of water mestilah kita ambil density times volume. And then dia dah bagi kat sini 1 gram over milliliter. Volume dia 280 je kat mana ni. Ni temperature. Raise temperature of 2080 milliliter. And then bila kita nak cari mass, kita akan dapat mass of water 280 gram. And then okay, kita nak cari, okay, yang ni kita dah dapat. And then kita nak kita berbalik kepada apa yang kita nak cari tadi ialah enthalpy of combustion. Kita kena guna formula delta H. So Q ration over mole. Okay, first kita cari dulu Q ration sebab mole kita dah dapat tadi. Okay, kita cari Q ration. So semua take note ya. Semua kena ingat, kena pegang formula ni. Kalau nak cari Q ration, formula ni. Ya, lepas tu, okay, formula bagi Q ration ialah negative Q solution plus Q calorimeter. And then, calorimeter ni cancel sebab ni, kita ambil specific heat of water. Specific heat of water. Sebab, dia cakap kat sini, raise the temperature of 280 milliliter of water by 30 degree. So kita tak boleh guna calorimeter yang specific heat untuk calorimeter combustion ni, apa butanol ni, sebab dia raised by water. And then times kita ambil yang specific heat of water lah, 4.18 joule over G over gram degree Celsius, and then temperature, and then this one temperature of water. And then bila dah
times semua, darab semua akan dapat negatif 35,112 Joule. Okey, berbalik kepada kita punya formula tadi, kita nak cari enthalpy of combustion of butanol. Lepas tu, berbalik pada tadi, kita kena guna Q reaction over mole. Mole kita dah dapat, and then Q reaction pun kita dah dapat. Okey, just masukkan dekat dalam equation yang kita betul-betul nak cari tadi, yang betul-betul enthalpy of combustion. Okey, bila masukkan Q reaction negatif 35,112 Joule. Okey, bahagi dengan mole. Mole tadi 6.76 darab 10 kuasa negatif 3. And dia dapat ini negatif 5194.08 kilojoule mole per mole. Okey, faham tak tu? Ada yang nak tanya? Okey tak semua? Laju sangat ke? Faham. Okey, kita ya. Nak tengok jawapan soalan nombor 3. Okey, boleh. Okey. Soalan ni. Okey. Boleh snap dulu ke? Tapi kejap lagi akan share dekat dalam grup tau. Akan share dekat dalam grup korang yang slide akak. Okey, terima kasih. Okey, welcome. Terima kasih Kak. Ya, sama. Okey, kita teruskan Boleh semua? Boleh. Okey, kita teruskan soalan nombor 5. Alright, soalan ni the combustion of 0.015 mole of sucrose C12H22O11 in a bomb calorimeter causes the temperature to increase by 5.2 degrees Celsius. Given the heat capacity of calorimeter including water is 4.90 kilojoule over degree Celsius. Compute the heat of combustion. Okey, kita dah dapat kat sini. Apa yang kita nak sekarang ni ialah compute the heat of combustion. Macam soalan tadi juga, compute the enthalpy kan. So kita kena figure out apa yang kita nak cari dulu. Okey, yang ni pun kita figure out apa yang nak cari dulu. The heat capacity of kat sini. Compute the heat of combustion. So samalah. Kita guna juga delta H sama dengan Q ration over mole. Okay, compute the heat of combustion. Delta H, dia dah bagi clue, of sucrose in kilojoule over mole. Given relative atomic mass H1 C12O16. Okay, ni basic lah dia dalam periodic table. Okay, kalau tak provide korang kena prepare periodic table. Kalau boleh, korang prepare periodic table tu binding sekali, print lepas tu binding, nanti senang nak tengok. Macam tu. Okay, first of all kita cari dulu Q ration. Q ration macam formula tadi juga yang akak cakap tadi, soalan nombor 4. Q ration dia sama dengan ni, formula ni. Okay, ni pun sama. Mana tadi? Okay, formula ni. Okay, Q ration is equal to negative Q solution plus Q calorimeter. And then dia yang ni sebab dia kena darab sekali dengan ni tau, apa ni, change of temperature. And then okay, so kita akan dapat Q solution ni adalah water, sebab dia mention kat sini kita including water, nampak kan? Okay, so is equal to C water change of temperature plus calorimeter Celsius yang untuk temperature ni. And then, okay, ini pun sama je lah bila kita keluarkan. Faham kan? Yang ni bila kita keluarkan, both memang kena darab dengan change of this temperature lah. Alright, lepas tu, so kita dapat negatif 0.52 ni, temperature to decrease by 5.2. Maksud dia temperature to decrease by ni dah bagi tahu dia punya change of temperature tu, temperature akhir, final temperature dah tolak dengan temperature initial. Okay, so dah dapat 5.2 degree Celsius. So faham ke tu? Okay tak? Takat ni okay? Okay. Okay, Alhamdulillah. Alright. Lepas tu, sebab kat sini dia cakap C water plus C calorimeter. Okay, given the heat capacity of the calorimeter including water. So, dekat calorimeter including water. So, C water dengan C calorimeter ni, kan dia cakap including kan? So, dia dah campur siap-siap. Faham tak tu? And then is
4.90 kilojoule over degree Celsius. So kita terus masukkan. Macam tu. Alright, bila dah negative 5.2 degree Celsius times 4.90 kilojoule over degree Celsius, kita akan dapat negative 25,480 joule. And then back to the apa yang kita nak, betul-betul kita nak ni adalah apa? Kita nak the heat of combustion, betul kan? And then the heat of combustion, ni formula dia ni. And then, okay, Q reaction kita dapat apa tadi? Negative 25,480 joule. And then, mole pula, mole kita kena cari, mana mole? Ni, dia dah bagi siap-siap dah mole. So, kita tak payahlah cari macam soalan tadi. Kita kena cari mole dulu. Faham kan tu? Okay, ni dah bagi terus siap-siap. So, tak payah dah ambil mass over molar mass. Macam tu tak payah dah. Terus ambil direct terus ke jawapan kita. Okay, ke soalan kita. Okay, Q reaction over mole. Kita ambil mole tadi. And then Q reaction kita dah dapat negative 25,480 joule over 0.015 mole is akan dapat negative 1698.67 kilojoule over mole. Okey, semua dapat ke? Dapat. Dapat. Tak dapat tanya. Jangan malu-malu. Okey, semua. Kita sambung Okey, sambung ya. Okey, question 6. Okey. High purity benzoic acid C6H5COOH with delta H of combustion is equal to negative 3,227 kilojoule over mole is used to calibrate bomb calorimeters. Okay. Sorry. Okay, a 10.1 gram sample of benzoic acid burns in a calorimeter of 1365 joule over degrees Celsius heat capacity that contains 1.500 kilogram of water. Determine the temperature change. Okay, ni molar mass dia dah bagi dekat sini. Okay, specific heat of water dah bagi kat sini. Yang ni constant tau. Specific of water ni. Okay, kita tengok apa yang kita nak. Okay, determine the temperature change. Okay, determine the temperature change maksudnya kita nak apa? Kita nak delta T. Delta kan kita masukkan dengan change. Okay, bila temperature kita akan cari delta T. So apa formula untuk delta T? Okay, formula untuk delta T yang kita akan cari tu adalah ni, yang bawah ni. Okay, delta T is equal to negative Q reaction over mass specific heat of water times specific heat of water then plus calorimeter. Okay, faham tak? Okay tak tu? Kita nak cari yang ni, yang temperature change. Faham tak tu? Faham. Okay, first kita kena cari apa dekat yang kita nak cari ni. Apa yang kita kena masukkan dekat dalam delta T ni untuk cari delta T. Kita kena cari Q reaction. Okay, first. Sekejap ya. Okay, dekat sini dia ada bagi delta H of combustion. So dah dapat delta H dekat sini. Delta H of combustion. And then kita mole. Sekejap, mana mole? Sekejap ya. Tak bagi mole kot. Okay, ni mole. Okay, dia cari guna yang apa, dia tak bagi direct. So kita cari mole dia. Guna gram over dia punya RM, which is molar mass. And then bila dapat Q reaction, ni sini Q reaction. Okay, bila dah dapat Q reaction, sini ke sini lah. Okay, first of all kita cari dulu delta H. Okay, delta H ni, delta H negatif 3.227 kilojoule over mole. Okay, kita dah dapat dah yang tu.
Kita dah dapat dah dia ni. Kita dah dapat dah. Cuma kita nak cari Q reaction dia. Q reaction dia, so bila mole ni bawa pergi sana, dia akan dapat delta H times mole. Betul tak? Ni. Okay, sebab apa kita nak buat macam tu? Sebab kita nak cari Q reaction. Okay, lepas tu kita letak delta H kat sini. Delta H dia dah bagi negatif 3,227 kilojoule over mole. And then mole ni kita cari balik. Kita nak cari mole of benzoic acid ni. Okay, mole of benzoic acid, kita mesti kena cari dia punya mass over dia punya molar mass. And then mass dia tadi dia dah bagi dekat sini 10.1 gram of sample of benzoic acid. And then dia punya molar mass kita dapat bila campurkan balik yang CCH5COOH guna ni. Faham kan? Yang tu faham kan? Okay, kita dapat 122. So 10.1 bahagi 122 G over mole akan dapat 0.083 mole. Okay, faham kan tu? Okay, lepas tu bila kita dapat mole, kita masukkan dekat dalam formula tadi. Untuk cari Q ration, kita nak guna Q ration ni untuk cari delta T, maksudnya temperature change. Okay, lepas tu bila kita dah dapat Q ration negative 267.153 kilojoule. Okay, kita dah dapat ni. Okay, lepas tu kita pergi dekat delta T, temperature change. Okay, Q ration kita dapat tadi ialah mana Q ration kita tadi? Ni sini, negatif 267.153 kilojoule. Okay, kita letak di sini. Kenapa negatif tak ada kan? Sebab memang dekat formula ni ada negatif. Bila negatif dengan negatif kan akan jadi positif. So, hilanglah. Okay. Lepas tu over MS. M ni maksudnya mass. Mass kita guna dalam gram tau. Jangan guna dalam kilogram. And then times specific heat of water. And then this one specific heat of water. And then plus dengan 1365 joule over degree Celsius. Ni. Apa sini? Sini yang saya cakap tadi tu ialah calorimeter. Okey. Bila kita serve semua ni akan dapat 34.96 degree Celsius. Okey, faham tak tu? Faham. Sekejap ya. Korang refresh dulu. Okay, sambung Okay, kita ada lagi 10 minit je tapi saya guna dalam 7 minit lah. Okay. Sebab nanti ada lagi yang nak present. Alright. Okay, soalan nombor 7. Reaction of gases CIF with F to yield liquid CIF3 and important fluorinating agent. Use the following thermochemical equations to calculate enthalpy change delta H reaction for this reaction. And okay, first of all kita kena figure out dia punya ni. Apa ni? Tapi saya rasa di given juga ini. Okay. Yang ni kita tengok yang formula ni. First kali kita mesti ambil dekat equation yang first. So kita tengok CIF dia duduk depan. Yang ni pun duduk macam saya guna bahasa pasal lah bagi semua orang faham. Okay, bila dia duduk depan, yang ni pun duduk depan kan. Okay, so dia tak perlu flip. Maksud saya tak perlu flip tu, kalau kat sini positif, dia takkan jadi negatif. Sebab dia macam, dia punya position dia sama lah. Okay, saya guna bahasa pasal tau bagi semua orang faham. Okay, one more thing, dekat equation ni, dia 1 mol CIF tau. Okay, maknanya 1 mol CIF ni, tapi dekat equation dia 2 CIF. So, dekat equation semua ni, kita kena divide by 2 untuk dapatkan 1 mol sama dengan kita punya equation yang sini. Okay. So, bila divide by 2 untuk dapatkan sini, yang ni divide by 2 akan dapat 1 kan? Okay, akan dapat 1 dekat sini. So, bila kita, equation yang first ni kita divide by 2, dia punya delta H reaction pun kena divide by 2.
Okay, so sama dengan 83.75 kilojoule. And then, okay, ni settle lah. Okay, settle yang question, yang first punya apa ni, formula yang first ni. Okay, yang second formula ni F2. So F2 ni duduk dekat belah kiri kan. So yang ni pun dekat equation nombor tu, dia duduk belah kiri juga. So tak perlu flip. Tak perlu flip macam saya cakap tadi, ialah tak perlu tukar negatif ni kepada positif. Tak perlu tukar dia punya sign dekat depan ni kalau tak flip. Kalau dia pergi daripada equation sebelah kiri pergi sebelah kanan, dia perlu flip. Macam yang ni kejap lagi, dia perlu flip. Okay, kita buat ini dulu ya. Lepas tu F2, tapi dekat equation yang betul-betul kita punya equation F2, 2F2. So kita kena divide by 2 untuk dapatkan F2. So bila kita divide by 2, yang delta H ration dia kena divide by 2 juga. Okay, then divide by 2 akan dapat negatif 21.75 kilojoule. Okay, number 3. Number 3. Okay, number 3. Okay, kita tengok ni liquid ni, CrF3 ni duduk sebelah kanan. Tapi dekat betul-betul dia punya equation, dia duduk sebelah kiri. So itulah yang kita kena flip. Maksudnya 394.1 ni kita kena flip. Dia positif kan? So kita kena negatifkan dia. Dapat 394.1. Negatif 394.1. And then, okay, dekat sini pun, okay, dekat dia punya betul-betul equation dia 2CrF3 kan? Tapi yang kita nak CrF saja. So dekat sini kena divide by 2 juga. Okay, so kat sini bila equation ni kena divide by 2, okay, delta H ration dia juga kena divide by 2. And then bila divide by 2, yang ni ada negatif tau sebab kita flip tadi, faham kan? Yang ni dia duduk sebelah kanan, actual ration dia duduk sebelah kiri, sebab tu dia kena flip. And then bila kita letak negatif 394.1 kilojoule bahagi 2, kita akan dapat negatif 197.05 kilojoule. Okay, kiranya settle lah yang ni. Tapi jangan lupa semua delta H ration ni kena sum. Kena tambah semua. Sebab dia nak calculate enthalpy change. Okay, calculate enthalpy change total semua sekali. So, tambah je semua. 83.75 kilojoule plus minus plus negatif 21.75 kilojoule plus negatif 197.05 kilojoule is equal to negatif 135.05 kilojoule. Okay, faham tak? Semua okay? Saya laju sangat ke? Faham. Okay, last question tau. Kita laju-laju tau. Okay. Last question. Tapi ada lagi soalan 9 dengan 10 saya akan share dekat dalam group nanti ya. Kalau tak faham boleh contact saya terus. Okay, yang ni calculate the standard enthalpy change delta H for the reaction below. Okay, dia given dah tahu apa yang dia nak. Ni yang dia nak. Okay, saya salin balik kat bawah ni dah. Okay, first sekali 5C. 5C, tapi dekat actual reaction ni, kalau first, kita tengok dekat first equation. And then first equation, dia ada 1 mole saja. Tapi dia nak 5. Okay, so first equation ni kena times by 5. Bila equation yang first ni times by 5, so delta H ration kena times by 5 juga. Okay, tengok. Ni times by 5 kan. Okay, reaction ni. Okay, dia punya delta H times by 5. Alright. And then CH2. Okay, dia duduk depan. So tak payah flip lah. Maksud saya dia duduk sebelah kiri ni. Dia pun duduk sebelah kiri. Macam position dia sama kan. So tak payah nak flip. Alright. Dia tak payah flip. Kita tengok je dia nak berapa. Ni 1 mole sahaja. So dia nak 6 mole. So maknanya kita kena times 6. Bila equation times 6, so delta H ration also kena times 6. Okay, kita akan dapat yang ni. Okay,
Yang bawah sekali pula, okey, kita nak yang ni duduk sebelah kanan kan. Okey, kita tengok reaction ni, equation ni, dia duduk sebelah kanan juga. So tak payah flip. Tak payah flip maksudnya ialah sign tak payah tukar. Okey. Lepas tu, okey, bila kita dah dapat ni, okey, dia 1 mol juga depan ni. Kita nak 1. Dia pun nak 1 juga. Tak ada 1 lah depan ni. Okey, bila nak 1 kita constant je. Kita tak payah darab dengan apa-apa sebab dia nak yang sama juga. Okey. So ambil je terus. Okey. So kita totalkan dia semua. Jangan lupa tahu yang ni. Kalau buat yang ni je tak habis lagi. Okey. Lepas tu totalkan dia semua. Yang macam tadi juga lah. Negatif 1967.5 kilojoule per mol plus negatif 1714.8 kilojoule per mol plus 3536 kilojoule per mol is equal to negative 146.3 kilojoule over mol. Okay, dah lebih seminit ni. Okay, thank you semua. Ini faham tak? Boleh? Ini faham? Faham. Faham. Okay, thank you semua. Kalau ada sesuatu soalan apa boleh contact saya JPK Wawa. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama. Sebelum tu kan, sebab lepas ni kita orang akan continue dengan kelas B pula. So boleh tak kalau you all faham, buka kamera, tak dapat muka pun tak apa. At least buat peace ke, buat mini love ke. Boleh? Boleh aja. Boleh? Kak Wawa tak boleh. Maaf. Tak apa. Yang adik-adik kalau ni sebagai macam korang faham lah apa yang kita orang ajar hari ni. Tak dapat muka pun tak apa. At least buat mini love ke peace pun tak apa. Nak ambil gambar. Okay. Okay, so yang buka kamera ni sumber yang faham. Yang kalau tak faham, yang ni kan record. Nanti you all boleh tengok semula. Ataupun boleh je PM. Nanti kita orang share nombor telefon apa semua, okay? So, kita ambil gambar. Kena buat peace boleh, buat mini look ke apa-apa ke? Buka kamera. Adik-adik saya ada tak kat sini? Adik Aziati, Tia, mention pula. Nampak tak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, thank you semua. Alright, thank you.